Assalamualaikum Cik, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Macam mana keadaan Cik hari ini dengan kesihatan apa? Okey ke? Alhamdulillah okey sihat. Okey. Sebelum Cik datang sini, Cik dah makan ke? Dah. Makan. Okey. Macam mana dengan suasana dalam bilik ni? Adakah okey dengan udara, kedudukan, suasana apa? Okey ke? Okey je. Tak adalah sejuk sangat pun. Biasa je. Okey lah kan? Okey. Saya nak tanya, perasaan Cik sekarang macam mana ke? Adakah Cik takut dengan saya ke? Cik rasa Tak ada rasa takut macam apa segan ke mental sikit je. segar-segar sikit kan? Okey. Cik datang sini secara rela atau ada yang suruh? Sukarela. Okey, sukarela. Cik ada benda lah nak kongsikan dengan saya hari ni kan? Okey, untuk mengelak Cik rasa segan-segan dengan saya kenalkan diri saya dulu lah. Nama saya Nuni Syarti binti Azman. Saya sebagai kaunselor Cik pada hari ni lah. Saya berasal daripada Mas Kelantan dan Cik boleh panggil saya Noni atau apa-apa saja lah ikut keselesaan Cik. Okey, kalau macam tu saya nak Cik kenalkan diri Cik untuk saya boleh? Okey, saya Siti Nur Afina binti Muhammad Syahri. Saya umur 22 tahun and still sebagai seorang student lah. Saya asal Kelantan. Okey, sekarang saya panggil Afrina saja boleh? Boleh. Okey, kalau saya panggil Cik itu saya takut Afrina macam segan pula. Kalau saya panggil nama saja mungkinlah lebih selesa kan. Okey. Sekarang Cik Afrina ni macam pelajar sepenuh masa lagi kan. Okey. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, tadi saya dah tanya tentang biodata diri Cik kan. So sebelum saya pergi lebih lanjut lagi dengan aktiviti kita dalam sesi ni, saya nak Cik baca dululah borang persetujuan antara kita. Cik, ni borang yang saya sediakan. Ni ada borang berkaitan dengan borang maklumat Cik sendiri dan belakang ni adalah borang persetujuan sebab tadi Cik dah bagi tahu kat saya Cik rela kan bertemu saya pada hari ni. So saya nak bagi masa untuk Cik isi dan Cik baca dululah maklumat apa yang ada dalam ni untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam diri Cik terhadap diri saya. Boleh? Okey, boleh saya bagi masa untuk Afrina baca dan isi sebentar. Saya dah terasa sedikit berkaitan dengan borang ni Cik Afrina. Saya bagi Cik Afrina masa lah untuk Cik Afrina baca dan memahami. Boleh. Terima kasih. Okay. Kalau Cik Aminah rasa ada benda yang tak faham, boleh tanya saya. Kalau saya tak boleh datang untuk sesi kaunseling, so automatik sesi tu dibatalkan lah. Itu dia akan bergantung atas persetujuan Cik dah pula. Macam mana kita akan deal lah. Cik Aminah siap? Okey. Okey, Cik Aminah pernah menjalankan sesi ni. Okey, Aminah dah biasalah dengan sesi ni ke? Macam mana? Saya pernah diri sesi kaunseling dulu dengan dengan kaunselor pelatih and dia ada sekali dengan kaunselor daftar.
kira biasalah kan. Afina dah memahami kan semua tanggungjawab Afina. Lepas tu lah rahsia kod etika rahsia yang ada kat dalam borang ni kan. Okey. Jadi Afina dah tanda tangan borang persetujuan. Jadi kita akan lanjutkan lagi lah sesi kita pada hari ini, boleh? Boleh. Jadi sebentar tadi kita dah selesai dengan pengisian borang tu kan. Jadi saya teruskan sikit lagi sesi kita pada hari ini. Tadi dah ada tulis dalam tu peranan kaunselor, tapi saya nak terangkan lagi lah kepada Afina apa itu kaunseling kita ni kan. Macam tadi Afina dah tulis kan, yang Afina dah biasa dengan sesi kaunseling tu. Saya nak tanya, berapa kali Afina libatkan diri dalam kaunseling individu atau kelompok? Sekali ke berapa kali? Banyak kali. Dah banyak kali lah libatkan diri ni. So Afina dah tahulah kan cara-cara apa-apa dalam kaunseling tu. Tapi saya terangkan jugalah apa itu kaunseling. Kaunseling ni sebagai satu program profesional antara saya sebagai kaunselor dan Afina sebagai klien untuk kita sama-sama membincangkan isu atau masalah yang dibawa oleh Afina dan kita selesaikan sehinggalah mencapai matlamat yang Afina inginkan. Lepas tu peranan saya sebagai kaunselor, saya akan mendengar, memahami masalah yang Afina hadapi. Lepas tu peranan Afina pula ialah Afina perlulah jujur cerita semua apa yang Afina nak cerita dekat saya. Semoga saya dapat memahami, saya dapat cari jalan lah untuk bantu Afina. Boleh? Jadi saya akan sambung lagi dengan kod etika kerahsiaan. Sesi kaunseling kita ni bergantung kepada kod etika kerahsiaan yang di mana apa yang diceritakan oleh Afina pada hari ini atau bila-bila lah akan dirahsiakan dan saya tidak akan bawa keluar daripada sesi kecuali benda tu memudaratkan keselamatan, kesihatan diri Afina atau orang lain. Jadi saya tidak macam teragak-agak lah untuk bawa sesi tu, bawa cerita tu kepada pihak yang lebih bertanggungjawab kan. Seterusnya masa dalam sesi kita ni akan berjalan selama 30 hingga 40 minit sahaja. Lepas tu beberapa sesi yang akan datang tu kita akan bergantung pada diri Afina lah. Adakah Afina mahu meneruskan atau tamat. Itu atas keputusan Afina. Jadi setakat ni Afina dah faham ke dengan sesi kaunseling ni? Faham. Okey, setakat ni apa perasaan Afina terhadap sesi ni? Adakah tadi kan dari awal tu Afina rasa macam segan, malu. Sekarang macam mana? Rasa macam okey lah sikit. Lepas tu bila kaunselor dah terangkan balik mengenai kaunseling tu, benda tu bagi refresh lah untuk Afina ingat balik sesi-sesi sebelum ni, macam mana dijalankan dan sebagainya. Kira Afina dah rasa okey lah kan, tak adalah rasa segar-segar tu. Jadi sini saya nak menegaskan lah macam Afina taklah perlu takut, segan lagi sebab saya di sini memang ikhlas lah nak bantu Afina sebab saya memahamilah situasi Afina ni sebagai student. Mungkinlah banyak benda yang Afina perlu hadapi kan, tak kira lah dalam segi study ke, keluarga ke, apa-apa sajalah. Tambah-tambah lagi Afina bagi tahu saya tadi Afina stay dekat home college kan, bukan kat rumah. So mesti Afina macam ada kena buat apa, kena bergantung atas diri sendiri kan sebab jauh dengan family. Jadi kalau apa-apa di sini Afina boleh direct cerita kat saya dalam sesi ni dan sesi seterusnya. Boleh? Boleh. Okey. Jadi saya nak teruskan lagi matlamat Afina bertemu dengan saya hari ni apa ya? Saya nak clearkan minda saya mengenai dengan saya ada masalah dengan groupmate saya. Dia macam tak ada kerjasama. So saya datang sini macam nak cari alternatif lah. Kiranya tujuan Afina bertemu saya pada hari ini, Afina nak clear mental Afina sebab Afina ada masalah dengan groupmate kan. Sebab dia adalah pelajaran ni ada assignment individu, ada assignment group kan. Jadi yang masalah tu assignment group sebab kita bergaul dengan kumpulan yang kita tak kenal kan. Jadi dia akan menimbulkan masalah tu. Jadi Afina nak capai matlamat dalam benda tu lah kan. Nak saya bagi alternatif apa semua tu. Tapi saya bagi tahu kat sini lah alternatif yang saya akan beri ni hanya cadangan, tapi semua tu dia akan bertanggungjawab dan dia ambil keputusan atas diri Afina sendiri. Saya tak boleh macam nak suruh Afina ambil, tapi dia semua bergantung kepada diri Afina. Okey, jadi saya nak suruh Afina ceritakan lebih lanjut lagi lah
pasal masalah grooming Afrina tu, boleh? Kemudian sini adalah untuk bincangkanlah saya nak luahkan isu yang saya alami, di mana macam yang saya bagi tahu cik, saya ni student lagi, so saya sering kali alami masalah tiada kerjasama dalam ahli kumpulan, dalam tugasan lah yang diberikan oleh lecturer. So saya stres lah kat situ, macam setiap tugasan tu terpaksa kena buat last minute sebabnya kurang kerjasama antara ahliku. Macam tu lah. Okey, apa yang saya faham yang Afrina ceritakan sekarang, macam Afrina beritahu lah kan, Afrina masih belajar sepenuh masa kan. Jadi masalah yang Afrina hadapi tu, Afrina macam masalah dengan group mate macam tu kan, yang tak bagi sama untuk selesaikan assignment ke apa macam tu kan. Betul saya faham? Betul. Okey, jadi boleh Afrina cerita lebih lanjut lagi, kenapa Afrina rasa benda tu, isu tu menjadi masalah untuk diri Afrina? Benda tu bagi efek dekat Afrina sebab selain daripada assignment tu, ada assignment lain juga yang kena siapkan. So bila saya dah reach out ahli kumpulan saya untuk buat tugasan tu, so diorang macam kadang-kadang diorang buntik je dalam chat WhatsApp kan. So diorang balas tu bila due date assignment tu dah nak dekat, macam seminggu sebelum tu ke seminggu sebelum submit baru diorang bising lah dalam group nak buat ini, buat macam tu kan. So bila orang tanya sebelum tu, dia tak ada cakap apa pun. So perangai diorang tu macam mana menyeret saya menjadi macam diorang. So saya pun kena buat kerja last minute macam tu. So benda tu akan jejas kat assignment saya yang lain, sebab yang lain saya dah tetapkan timing dia. So bila tiba-tiba kena buat assignment ni, dia akan jadi timing yang lain tu jadi rosak. Macam tu lah. Okey, kiranya masalah tentang group mate ni dia akan menjejaskan pengurusan masa Afrina lah kan. Sebab Afrina mestilah plan macam hari ni nak buat assignment lain, hari ni nak buat assignment lain kan. Jadi assignment untuk group mate yang tak bagi sama ni menyebabkan dia jadi masalah lah kan. Okey, faham. Itu tadi kan Afrina ada bagi tahu kan, dia menyebabkan Afrina jadi macam diorang juga kan. Jadi tadi Afrina ada ceritakan yang Afrina pun jadi macam terturut-turut dengan perangai diorang kan. Ada tak peristiwa yang buat Afrina macam dalam tadi kan Afrina ada ceritakan yang perangai diorang ni buat jadi Afrina pun terturut dengan perangai diorang kan. Ada tak macam peristiwa dalam grup SMA lain macam Afrina buat perangai macam diorang? Ada tak? Setakat ni tak ada lah macam tu. Tapi disebabkan assignment tu lah Afrina jadi macam submit assignment lambat. So bila diorang tak respon, so bila lecturer tanya siapa betul-betul ni, so Afrina tanya diorang macam senyap je kan. So Afrina cakap dalam meeting baik tu, Afrina cakap tak apalah doktor, saya wakil group ni. So bila assignment tu nak kena hantar, diorang submit dekat saya setengah jam sebelum saya hantar. Setengah jam tu bukannya saya kena submit petang, tapi 12 malam. So saya kena tunggu dia daripada pukul 11 malam. Lepas tu bila dia hantar dalam 11.30, saya nak edit combine lagi. So terpaksa kena due date lambat sikit macam tu. So kat situ dah bengang lah. And ada juga sebenarnya assignment yang saya pun jadi macam diorang, tapi tak adalah sampai bagi dekat ketua bahagian saya tu lambat. Macam tu lah. Jadi macam Afrina kata tadi kan, dia buat macam Afrina rushing lah untuk combine, untuk edit apa semua kan. Jadi Afrina pernah tak tegur dia orang, suruh dia macam hantar assignment macam ikut masa yang Afrina tetapkan? Pernah tak? Afrina jenis yang bukannya suka berkata kasar dalam grup kan. Afrina just akan bagi reminder dekat dia orang. Contohnya macam seminggu sebelum saat itu Afrina akan bagi tahu. Lepas tu 2 hari, 3 hari sebelum tu Afrina akan keep reminding dia orang macam besok kena hantar assignment, bagi part dekat saya sebelum saya edit semua kan. Macam tu lah. Saya just macam tak ada lah macam kau tak buat edit sini ni, aku cepat-cepat. Tak ada lah macam tu. Just Afrina kebanyakan ni bagi reminder je.
Kiranya Afina macam tak adalah cakap tegur dia secara kasar kan. Dia bagaimana di dalam grup macam tu kan. Afina pernah tak macam mesej dia orang secara personal macam dalam grup tu ada 5 orang tapi ada 3 orang yang perlu hantar, 2 orang perlu hantar. Afina pernah tak macam mesej dia secara personal? Pernah. Saya ada grup assignment 10 orang and dia ada dalam berbagai bangsa kan. So dia macam ada kurang kerjasama kat situ. Tak tahulah disebabkan berlainan bangsa ataupun sebagainya, tapi saya terpaksa personal check diorang masing-masing untuk hantar assignment diorang, and then bila lecturer suruh bagi yurata diorang kat saya, so diorang bagi lambat, so saya terpaksa check personal diorang sebab benda tu paling senang ataupun diorang susah nak bagi kan. So saya terpaksa check personal, lepas tu check personal pula ada yang bagi butik, esok kemudian boleh balas. So kat situ stres juga lah sebenarnya. Kiranya dalam grup 10 orang tu dia macam benda tu senang je tapi dia orang tak hantar tepat pada masanya kan. Jadi sebab tu saya nak tanya Afina, sekarang sem berapa ya? Sem 4. Sem 4. Dah 2 tahun setengah dah study. Jadinya setiap sem 4 yang Afina belajar ni, setiap sem kena macam tu ke? Macam mana? Tak, rasanya yang paling teruk kena sem 2 lah. Sem 2 tu. Sem 2. Semua dalam grup tu sama tua ke atau ada senior, ada junior? Ada senior, ada junior. Tapi dia orang macam bila online kan, so macam susah nak kenal pasti. Kadang ada yang senior pun macam tak ada guna. Kiranya Afina kata ada senior pun, senior macam tak ada function kan. Dia orang pun macam, saya rasa kan mungkinlah senior tu ada kerja lain, tapi walaupun ada kerja lain, mestilah kerja yang due date nak dekat tu mesti kena setiap pada tepat pada masanya kan. Setakat ni macam mana perasaan Afina, yang Afina rasa terdown ke, rasa macam tak nak belajar ke, rasa macam mana bila setiap sem ke kena macam tu pasal grup itu? Kalau kena macam tu, dia macam stres tu adalah juga. Tapi bila kita balik, dia orang tak boleh nak macam pentingkan diri dia orang. Kalau dia orang cakap dia orang ada assignment, saya pun ada assignment. So dia atas masing-masing lah. Pengurusan masa dia dengan pengurusan masa saya maybe lain. Maybe dia jenis yang last minute, maybe saya yang jenis awal sikit kan. So dia stres lah juga. Tapi dia kena berantem pada tarik assignment tu jugalah. So adalah stres tu. Tak adalah sampai nak berhenti study. Tak adalah kan. Faham. So macam Afina cerita kat saya tadi tu, perasaan Afina macam adalah macam perasaan marah sikit kan. Cuma tak adalah sampai tak nak berhenti study, tapi Afina tetap bersemangat lah kan untuk teruskan walaupun dia orang tak bagi kerjasama kan. Sebab saya fikir sem ke depan tu saya takkan jumpa diorang lagi, so tak apalah. Biarkanlah kan. Jadi saya nak tanya sikit lah, apa yang Afina gunakan macam alternatif lah untuk Afina tegur dia orang ke, cara untuk Afina macam tak naklah benda tu mengganggu mental Afina kan, macam tak nak bagi dia stres. Afina macam mana? Kalau yang paling senang lah, Afina just kita orang akan tetapkan part masing-masing awal. So bila dah ada pembahagian tugas tu, Afina tak kisahlah, ikutkan tingkau lah kau nak buat bila, yang penting bila dah ada pembahagian tugas tu, Afina akan terus berapa hari bulan kau kena submit kat aku, macam tu. So berapa hari bulan tu baru Afina akan cakap kat dia orang, okay hari ni submit lah, macam tu. So tak adalah macam nak kena tunggu hari ni create group, lepas tu sebulan kemudian baru nak bincang. So kalau hari ni create group, hari ni juga Afina akan bincang, macam tu lah. Tu alternatif yang paling kebanyakan Afina guna lah. Jadi macam Afina bagi tahu tadi, Afina bagi part masing-masing lah kan untuk buat assignment, tapi yang penting part tu akan siap pada masa yang tetapkan kan. Jadi saya nak tanya, macam biasanya grup yang bermasalah ni grup yang kita pilih sendiri atau pensyarah yang tetapkan? Kebanyakannya grup yang pensyarah tetapkan lah.
Jadi memanglah saya rasa pun kebanyakan grup yang pensyarah tetapkan ni bermasalah sebab pensyarah macam pak je kan, siapa-siapa untuk masuk di grup kita kan. Jadi macam tadi kan Afina kata tetapkan pak masing-masing kan. Yang tak pak masing-masing tu macam hari ni lecturer bagi tugasan kumpulan. Afina buat meeting selepas kelas atau 2-3 hari selepas tu, atau dalam macam jarak masa 2 minggu sebelum due date bawa meeting untuk tetapkan pak ke macam mana cara Afina buat? Kalau kumpulan yang kebanyakannya, kalau kumpulan yang dipilih ni, kalau kita orang nak buat meeting, kita orang akan bincang dulu bila nak buat meeting. And setakat yang Afina dapat lah, kita orang jarang buat meeting sebab macam dia ni busy, dia tu ada hal kan. So nak senangkan, mudahkan kerja, Afina just akan tulis je dalam chat. So part ni kau nak ambil ke, siapa-siapa nak ambil part ni, tulis je, senang. So macam tak adalah nak tunggu buat meeting ke. Kalau masuk meeting pun ada hari tu masuk meeting macam tunggu kain. So macam tak syok lah nak buat meeting kan. So lebih mudah lah guna WhatsApp je. Kiranya jarang buat meeting lah kan yang Afina cerita tadi. Kebanyakan Afina letak dalam chat dalam WhatsApp ni kan. Jadi di sini saya dapatilah mungkin masalah dalam grup SMA Afina tu mungkin disebabkan masing-masing busy kan. Jadi saya rasa yang penting sekali dalam masalah grup mate ni berkomunikasi sepatutnya kan. Kita sepatutnya bertolak ansur antara satu sama lain sebab ni markah bersama kan, bukan markah asing-asing. Jadi jadi macam Afina cerita tadi, Afina banyak letak dalam WhatsApp je kan, jarang buat meeting. Mungkin di sini saya dapati Afina mungkin kena kerap sikit kot buat meeting kan. Sebab contoh kita ada 6 orang, 5 orang kan, tapi semua tu macam tak ada semangat pentingkan diri sendiri. Jadi saya nak macam Afina jadi pensemangat untuk dia orang lah. Mungkin dia orang rasa macam banyak kerja ke macam mana ke, sebab Afina bagilah tahu kat dia macam saya pun banyak kerja juga, tapi kerja ni perlu siapkan tepat pada masa kan. Jadi saya nak Afina terus kuat lagi berkomunikasi dalam grup tu, banyak buat meeting walaupun dia orang tak bagi respon, tapi Afina buat je lah meeting untuk dia orang tahu macam assignment ada lagi, perlu siap lagi kan. Sebab paling penting komunikasi dalam grup ni sangat penting untuk faham antara satu sama lain kan. Jadi setakat ini saya bagi alternatif saya untuk Afina, tapi alternatif ini akan diambil keputusan bergantung kepada diri Afina sendiri lah. Saya hanya macam bagi cadangan je kan. Afina nak ikut atau tak tu bertanggungjawab atas diri Afina sendiri. Bagi saya masalah dalam group mate ni memang sentiasa berlaku lah dalam macam kita student kan, akan berlaku lah. Jadi mungkin pertama sekali kena banyak berkomunikasi dengan dia, macam selalu remind dia. Afina kenalah tegur dia sikit. Afina tegur secara lembut pun tak apa, tak perlu macam kasar. Tegur kan untuk ada komunikasi yang lebih kuat kan. Yang kedua, Afina mungkinlah perlu tegas sikit. Afina rasa dia orang ni tak boleh jadi leader, Afina boleh jadi leader kan. Jadi Afina perlu tegas sikit untuk tegur dia orang. Tegur secara lembut pun tak apa, personal, sebab biasanya orang ni tak baca chat group, saya rasa lah kan. Jadi mungkin Afina boleh tegur dia macam dalam personal ke, lebih baik kan, bahawa dia orang macam tak terasa hati, tak rasa malu dalam group tu. Yang ketiga, macam Afina buat tu kan, Afina buat meeting, lepas tu tetapkan part masing-masing. Afina macam tegas lah untuk you buat part ni, I buat part ni, and contoh tarikh hari ni you kena bagi dekat I. So dekat-dekat dia dalam 3-4 hari Afina remind dia baiklah untuk dia macam ingat kan, you ada assignment untuk submit dekat I, sebab I nak ada masa lagi untuk combine, untuk ubah apa yang salah kan. Lepas tu mungkin Afina boleh tegur macam, kalau dia orang still tak bagi sama, Afina bilang macam bagi tahu dekat lecturer, group mate saya tak bagi kerjasama macam ni. Mungkin lecturer boleh tegur dalam kelas, sebab mesti dia orang akan dengar lecturer lagi berbanding dengan kita kan. Afina boleh faham apa yang saya sampaikan? Boleh, setakat ni alhamdulillah. So kaunselor ada bagi beberapa alternatif lah yang saya rasa macam
saya boleh applykan benda tu untuk atasi masalah ni. Sekarang ni Afina dah dapat ke apa yang Afina sepatut buat dalam masalah grooming ni? Maybe saya boleh guna alternatif yang lebih banyak berkomunikasi kan. Dan kalau rasa macam benda tu tak jadi, saya boleh bagi tahu lecturer lah. Sebab sebelum ni nak bagi tahu lecturer tu fikir banyak kali, sebab kita tak nak nak menjejaskan markah grooming kita kan. Macam stres pun tak nak lah dia orang kerja macam tu kan. Tapi macam saya rasa kalau bagi tahu dekat lecturer pun saya rasa lecturer memahami, sebab mesti ada group lain pun alami macam Afina alami juga. So saya tak naklah macam Afina terlalu macam risau dengan benda ni. Saya takut akan menjejaskan emosi Afina atau kerja-kerja lain lah. Boleh. Okey, setakat ni Afina dah capai ke matlamat yang Afina nak pada sesi kita pada hari ini? Saya rasa mencapai lah, sebab sebelum ni saya macam belalah macam mana nak buat masalah macam ni kan. So bila dah kaunselor bagi pencerahan sikit, so benda tu bolehlah nak applykan, nak try lah berfungsi menjadi ataupun tak. Okey. Faham, kira Afina bolehlah terima sedikit cadangan daripada saya. So saya haraplah mungkin lepas ni Afina dapat adalah perkembangan, perubahan dalam diri Afina untuk menyelesaikan masalah ni. Boleh. Jadi perasaan Afina sekarang dalam sesi ni okey tak? Ada rasa takut lagi ke? Rasa macam isu ni saya akan bawa kepada orang luar ke? Macam mana perasaan Afina sekarang? Tak adalah perasaan takut tu, just macam ada perasaan lega lah, macam didengari lah macam tu. Faham. Jadi saya rasa masa kita pun dah nak habis. So saya rumuslah kan apa yang berlaku pada sesi kita pada hari ini. Pertama sekali saya tanya khabar tentang diri Afina. Kita kenakan biodata antara satu sama lain. Afina berasal daripada Kelantan, merupakan pelajar sepenuh masa kan. Saya pun sebagai kaunselor pelatih Afina pada hari ini. Lepas tu isu yang Afina bawa pada hari ini adalah masalah group mate. Lepas tu matlamat yang Afina inginkan ialah alternatif lah untuk selesaikan masalah group mate tu kan. Jadi saya pun ada terangkan sikit tentang kod ancaman, kod etika kerahsiaan yang apa yang diceritakan oleh Afina pada hari ini akan habis di sini saja, dan saya tidak akan bawa kepada luar sesi lah, kecuali isu Afina tu akan menjejaskan diri Afina, keselamatan orang yang luar ke diri Afina sendiri. Saya tidak teragak-agak lah untuk bawa isu ni kepada orang yang bertanggungjawab kan. Jadi lepas tu saya ada bagi sikit cadangan untuk Afina kan tentang alternatif macam mana Afina sepatut buat untuk selesaikan masalah ini kan. So Afina pun dah dapat apa yang Afina sepatut buat kan. Afina dah rasa lega semua tu. Jadi itu je lah rumusan saya. Okey, pada sesi akan datang Afina, sebelum tu saya nak tanyalah, Afina setuju ke untuk kita lanjutkan sesi seterusnya atau Afina nak habis di sini saja? Boleh lanjutkan pada sesi akan datang. Afina setujulah kan untuk lanjutkan sesi seterusnya kan. Okey. Jadi bolehkah kita buat sesi seterusnya pada tempat yang sama, masa yang sama, hari yang sama? Boleh. Jadi tadi saya dah buat rumusan besar berkaitan dengan sesi kita kan, yang Afina pun dah dapat matlamat yang Afina inginkan. Lepas tu saya ada bagi cadangan atau alternatif sedikit berkaitan untuk macam mana untuk Afina atasi masalah grooming tu. Jadi saya haraplah alternatif yang saya bagi tu dapat membantu Afina untuk atasi masalah ini. Tapi kalau Afina rasa benda tu tak lagi macam tak membantu, tak ada perubahan dalam diri Afina boleh cerita kat saya lagi pada sesi yang akan datang, sebab Afina dah macam setuju kan tadi dengan saya untuk lanjutkan lagi sesi akan datang kan. Jadi nanti sesi akan datang Afina cerita kat saya apa yang perubahan yang Afina dapat tu. So sekarang saya nak Afina saiz borang penilaian lah, penilaian sesi pertama ni macam mana diri saya ke, suasana sesi ke, macam mana Afina rasa, adakah dia okey ke tak okey. Afina boleh tulis dalam borang penilaian ni dan saya akan ubah menjadi lebih baik pada sesi kedua kita nanti. Boleh? Okey, ni borang penilaian sesi. Saya nak Afina baca dan Afina tulis sikit.
okey ni para penilaian sesi ni okey saya akan bacalah dan saya akan ubah ikut Afina inginkan. Jadi saya tamatkan sesi pada hari ini. Saya ulanglah macam tadi, kita akan sambung sesi kedua pada hari yang sama, masa yang sama, tempat yang sama. Dan kalau ada apa-apa masalah, Afina boleh kontak saya bila-bila masa saja. Macam saya dah bagi tahu tadi lah kan, saya just ulang je lah ni. Okey, insyaAllah kita akan bertemu lagi. Kalau Afina ada apa-apa masalah, Afina boleh hubungi saya bila-bila masa. Saya sedia membantu Afina lah. Jadi kita bertemu lagi lah pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama.